Itu dia, seperti mana yang anda dapat saksikan sebentar tadi, sesuai dengan topik yang bakal kita bawakan kepada anda semua, haiwan dalam perubatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami dalam Hello Doktor, menantikan apa lagi topik-topik yang bakal kita bawakan. Kali ini kita akan ketengahkan apa antara perkara yang perlu kita fahami jika mungkin rawatan klinikal seperti haiwan dalam perubatan ini yang telah pun diamalkan sejak 2,500 tahun yang lalu. Kalau kita bercakap tentang lintah contohnya, dan beberapa lagi pilihan lain jenis-jenis haiwan yang sentiasa digunakan. Nak tambah sedikit sebanyak ilmu kita supaya kita lebih faham tentang bagaimana persiapan, rawatan, kaedahnya, cara penjagaan, dan bersama dengan seorang panel yang menjawab persoalan anda di Facebook. Nampaknya ramai rakan-rakan kita yang sentiasa dah bersiap sedia dengan soalan di Facebook. Kalau anda mungkin nak turut serta dalam perbincangan kami, boleh sahaja pergi ke Hello Doktor TV3 Facebook kami yang ada poster di situ, haiwan dalam perubatan. Anda boleh turunkan komen pandangan anda, ataupun mungkin anda ada pengalaman pernah menggunakan contohnya lintah ataupun mungkin kulit tilapia dalam kaedah-kaedah rawatan luka dan sebagainya. Boleh sahaja turunkan pengalaman anda supaya ramai-ramai dapat berkongsi intipati ataupun mungkin pengajaran yang dapat kita bahaskan dalam perbincangan kita. Dan juga 0377261603. Kalau ada masa nanti kita akan buka talian. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami sebab apa? Kita akan ada demo berkongsi bagaimana yang perlu kita fahami tentang kaedah rawatan lintah dalam perubatan. Okey, jadi kepada anda semua kita nak kongsikan sebagai mukadimah ataupun awalnya ni sejarah penggunaan haiwan dalam perubatan. Apa yang perlu kita fahami? Jom sama-sama kita saksikan. Penggunaan haiwan dalam perubatan diamalkan sejak zaman pemerintahan Abbasiyah. Pada zaman moden ini, percubaan menggunakan organ atau tisu haiwan bagi rawatan perubatan manusia telah pun meniti sejarah sejak tahun 1963. Di Malaysia, antara perubatan menggunakan haiwan yang masih relevan digunakan sehingga kini adalah seperti rawatan kulit tilapia dan lintah. Pakar bedah Dr. Edmar Maciel daripada Brazil mengetuai satu kajian klinikal ke atas kulit ikan tilapia bagi tujuan rawatan kulit terbakar peringkat kedua dan ketiga. Hasil kajian mendapati jumlah protein kolagen pada kulit tilapia dapat mengurangkan kesakitan secara tidak langsung. Tempoh pemulihan juga lebih cepat berbanding cara lain. Perubatan menggunakan lintah mungkin bukan perkara baharu. Lazimnya, lintah digunakan untuk merawat sakit-sakit sendi, bengkak dan masalah pergerakan disebabkan oleh kesakitan atau bengkak. Penggunaan lintah juga sangat berkesan untuk peredaran darah, terutamanya pada bahagian luka, sekaligus mempercepatkan proses penyembuhan. Bagaimanapun, tidak semua jenis lintah boleh digunakan dalam terapi kerana khawatir mempunyai risiko daratkan. Sedikit sejarah yang kita kongsikan bersama dengan anda semua untuk kita lebih faham sebenarnya telah beribu-ribu tahun yang lalu kita amalkan rawatan klinikal seperti haiwan dalam perubatan ini. Beberapa jenis yang kita pastinya nak berkongsi dengan anda. Walau bagaimanapun ada proses yang perlu dilalui. Ada contohnya seperti nyakuman yang diperlukan untuk rawatan-rawatan tertentu. Tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan, walaupun kita tahu haiwan-haiwan tersebut menghasilkan kimia yang tertentu boleh merawat luka dan sebagainya. Tetapi proses yang paling penting untuk memastikan tidak ada jangkitan kuman dan sebagainya. Untuk bercerita lebih lanjut, pastinya kita bersama dengan seorang panel yang arif yang nak berkongsi dengan kita, Profesor Datuk Dr. Hari Krishna K. Arnair, Ketua Unit Wound Care, Jabatan Perubatan Hospital Kuala Lumpur. Hello Prof, how are you? Apa khabar? Okey Prof, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami Prof. Hari ini Prof akan berkongsi pastinya untuk bagi peringkat awal ni, bioterapi ataupun penggunaan haiwan dalam perubatan, bagaimana harus kita fahami Prof? Silakan. Okey, bioterapi ni dah mulakan lebih kurang 5,000 tahun dahulu. So kita mulakan dengan apa tu, lintah time tu, masa Susuta tu, memang mereka dah pakai untuk mengurangkan bengkak, sakit semua tu. Di samping itu ulat terapi maggot juga pun dia digunakan di di Mesir lebih kurang 2,500 tahun dahulu. So memang benda-benda macam ni dia dah balik kepada cara asas dia. Menggunakan biological therapy itu. So dia akan mengeluarkan dia punya enzim ke apa tu untuk berfungsi itu. So kita dapat tahu bahawa dia masih efektif lagi. Kebanyakan tempat macam pembedahan plastik semua masih menggunakan dia. Sebab itu sekarang di Malaysia yang special sikit tu ialah
kita dapat mensterilisasikan dia punya haiwan tu supaya dia tak menyebabkan apa-apa jangkitan kuman kan. So itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya. Dari tahun ke tahun pastinya penambahbaikan dari sudut proses, dari sudut bagaimana harus kita lakukan yang terbaik supaya tidak ada jangkitan kuman ya. Contohnya yang boleh dikenal pasti untuk kita memperbaiki rawatan ini walaupun haiwan dalam perubatan, tapi prosesnya adakah masih lagi kita kekalkan pada dahulu kala ataupun penambahbaikan dari segi teknologi yang membantu juga untuk menghasilkan satu rawatan yang lebih komprehensif bagi mereka, terutama sekali pesakit. Sebab sebelum ni mereka memang pakai yang daripada hutan, daripada taman, daripada mana tempat tu. Sekarang ni apa kita dah buat dalam tahun 2003 bila kita mulakan untuk terapi ulat tu, kita memang menggunakan cara yang betul yang ikut patent tu, di mana kita sterilisasikan dia punya telur maggot tersebut. Kita memang menggunakan barangan saintifik seperti formaldehyde, formalin apa semua tu, dan kita steriliskan. Dan selepas sterilize, kita tengok dalam VPN Facebook tu, nampak gambar tu, di mana sebelum dan selepas sterilisasi tu kita akan tunjukkan dalam elektron mikroskopi tu bahawa tak ada bakteria. Baik. So bila kita letakkan pada manusia ke apa, tidak akan menyebabkan apa-apa kesan samping. Lintah pun sama juga. Lintah seluruh dunia ni memang mereka gunakan dah kerap dah untuk flap, graf apa semua tu. Tapi lintah yang ada kat Malaysia ni, Eudinaria manilensis ni, dia special sikit di mana kita dah steriliskan. So kita dah gunakan apa tu solusi yang kita pakai semua tu. So memang dah sterilize dan kita memang tahu bahawa ada bakteria. Bakteria dia kita ada Stenotrophomonas dalam lintah tersebut. Tapi bila kita ambil balik dia punya culture dan juga dia punya mikroskopi punya tu, kita nampak dah bersih dah. So lintah yang kita pakai bersih. Sebab lintah sebelum ni yang memang tak steril tu, dia mempunyai banyak kuman. Sebab dia dekat taman negara, dekat taman lain semua. Baik. Faham. Okey, itu sedikit pengenalan awal berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu haiwan dalam perubatan yang Prof dah kongsikan di awal tadi, terutama sekali tentang lintah. Ya. Kita nak rehat seketika, tapi sebelum tu Prof, jom sama-sama kita saksikan ada rakan kita di Facebook telah pun membuat sedikit pertanyaan dan berkongsi. Daripada Ali, kebiasaannya ikan haruan dimasak dan dimakan oleh ibu yang baru bersalin untuk menyembuhkan luka. Adakah ikan haruan boleh memberi kesembuhan segera? Baik, terima kasih Ali. Dengarkan jawapan daripada Prof nanti. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor, saya dan juga Profesor Dato' Dr. Hari Krishna bersama untuk berkongsi dengan anda tentang haiwan dalam perubatan, merupakan kaedah rawatan klinikal yang kebiasaannya digunakan untuk beberapa kondisi sakit lah. Dan sekali lagi kita nak raikan soalan yang mungkin kalau tadi anda baru saja bersama dengan kami, jom sama-sama kita terjah di Facebook Hello Doktor. Ada yang bertanya, katanya kebiasaannya ikan haruan dimasak dan dimakan oleh ibu yang baru bersalin untuk menyembuhkan luka. Adakah ikan haruan boleh memberi kesembuhan segera? Terima kasih. Saya pasti ada juga di antara kalian semua di luar sana yang ingin bertanya soalan yang sama. Ikan haruan ni selalu sinonimnya kita kaitkan dengan penyembuhan luka dengan cepat, terutama sekali ibu bersalin. Bagaimana pencerahannya, Prof? Okey. 9 tahun dahulu kita mengeluarkan manual penjagaan luka untuk Malaysia di antara Kementerian Kesihatan Malaysia. So kita ada panel lebih kurang 4 orang pakar dietitian atau nutrisi itu yang telah buat satu chapter di mana dia tengok bab dia on nutrisi untuk penyembuhan luka. So penting sekali untuk ibu-ibu yang mempunyai luka katakan disebabkan oleh episiotomi ke atau post-op ke apa ke semua tu. Yang penting ialah ikan. Dia tak semestinya ikan haruan. Baik. Mana-mana ikan. Sebab apa yang kita perlukan ialah protein daripada ikan tersebut. Sebab protein dalam badan itu kurang. So protein merupakan sel blok untuk penutupan luka tersebut dan penyembuhan luka semua tu. So mana-mana ikan boleh. Tapi ikan haruan ni sebab dia dah melalui branding tu, so jadi macam dah famous dah. Faham. Okey, itu dia penjelasan sedikit sebanyak. Yang penting sebenarnya protein yang kita raih daripada ikan. Tak kiralah ikan apa pun. Okey Prof, seterusnya kita sambung perbincangan kita. Ada yang mungkin masih lagi tertanya-tanya, bagaimana haiwan-haiwan yang digunakan dalam perubatan ini diperolehi? Dan bagaimana juga proses sanitasi yang dilakukan sebelum ianya digunakan dalam kaedah rawatan tertentu? Okey. Di Malaysia sekarang ni kita ada 3 jenis kumpulan yang dikatakan haiwan ke apa yang digunakan. Mula-mula ialah ulat terapi lalat tu.
di mana kita panggil sebagai green butterfly tu. So apa jadi yang green butterfly ni memang diperolehi dan kita akan tengok dia punya kitaran hidup. Selepas tu kita akan dapatkan dia punya ulat saja, that means dia punya maggot saja, bukan bahagian kepopong dia. Dan apa kita buat ialah telur daripada ulat tersebut tu akan melalui proses sterilisasi, di mana kita pakai formaldehyde, formalin apa semua tu untuk menyah kumankan dia punya ulat tersebut. Kemudian kita akan keluarkan scoop yang 50 ke apa semua tu untuk letakkan dalam vial di mana dia perlukan oksigen. And maggot yang kita pakai ni memang sterile, satu. Nombor dua, dia tak makan tisu hidup, dia tak menyebabkan apa-apa masalah, and then dia kecil. And jika letak pada luka tu memang dia akan memecahkan atau mencernakan tisu-tisu mati. Alright. Kemudian untuk lintah pula, di mana lintah tu dalam masa 5 tahun ni kita menggunakan larutan antibiotik bersama dengan perak semua tu, dan kita memang bersihkan lintah tersebut. Lintah yang digunakan sebelum ni, even sebelum ni kita pakai lintah dekat Queen Mary Hospital dekat Hong Kong, even dekat Singapore, dekat lain negara pun, lintah ni adalah daripada taman. So sekarang apa kita buat, kita dapatkan lintah tersebut daripada taman dekat Terengganu biasanya, ataupun even KL pun ada juga. And lintah yang kita pakai dekat Malaysia ialah Eudinaria manilensis. Okey. So lintah ni adalah endemik kepada Malaysia sebab kita ada biological punya quarantine act di mana kita tak boleh pakai daripada luar negara. So kita pakai yang ni saja, and then yang lintah ni memang sterile. Dia tak ada kuman apa-apa. Sebab penting sekali lintah ni akan sedut darah. So jika ada percampuran di antara darah manusia tu yang masuk ke dalam lintah tersebut. So kita kena pastikan bahawa tidak ada kuman apa-apa dalam tu. Sebab jika ada, dan kita akan ada masa perubahan darah tersebut, dia boleh masuk ke dalam luka pesakit tersebut. Ini boleh menyebabkan masalah tu. Sebab itu dia kena sterile juga. So sterile lintah tu yang pertama di dunia tu memang dihasilkan di Malaysia oleh Institut Penyelidikan Perubatan kita. Okey. Selain daripada itu, kita juga nak tunjukkan beberapa gambar rajah untuk anda lebih fahami tentang keadaannya sebelum dan selepas. Bagaimana penjelasan Prof? Apa yang perlu kita fahami daripada gambar ini? Ini adalah elektron mikroskopi di mana kita tengok dia punya kulit lintah tersebut. Kulit lintah tersebut. So bila kita tengok dalam lintah tersebut, kita nampak yang sebelum tu dia ada kuman-kuman semua. Nampak yang putih-putih, yang bulat-bulat apa semua sekali. So bila benda dia macam dekat kereta, kan dia ada hakisan ke apa ke, ada dia punya kotor, debu apa semua tu, sama macam tu. Tapi selepas pembersihan dan sterilisasi yang dilakukan semua tu, kita nampak dia dah sekata, seragam, cantik. So memang tak ada kuman. Dia dah, itulah yang sepatutnya lintah punya kulit yang betul-betul tu, tanpa kuman. Dan itu tersedia untuk rawatan yang kita akan gunakan. Apa terjadi dengan lintah selepas rawatan itu? Maknanya dah lepas tu kita akan bunuh lintah tersebut. Tapi dia akan mati teruslah. Kita letakkan dalam yellow bin kita, kita sealkan. So bila tak ada oksigen ke apa, lintah akan meninggal. Jadi lintah ternak adakah boleh digunakan juga? Yang diternak? Memang lintah ternak kita pakai itu. Bukan daripada taman-taman tu semuanya? Tak, kita boleh pakai dua-dua. Sebab apa? Kita akan ambil, selepas tu kita akan sterilisasi dia. Okey, yang penting proses sanitasi yang dilakukan. Tak kiralah. Sebab dia memang patented tu. Okey. Dan dia sebenarnya banyak spesies juga kan, Prof? Yes. Kan? Hanya spesies yang tertentu yang digunakan dalam rawatan tersebut. Sebab ini yang kita pakai itu yang main dekat Malaysia tu. Yang dekat luar negara, dekat Europe dengan dekat Amerika semua, dia pakai Hirudo medicinalis. Lain jenis. So tak ada kat Malaysia. So memang ini yang kita nampak yang paling baik tu. Okey, itu dia sedikit pencerahan. Sekurang-kurangnya kita tahu latar belakang bagaimana harus diperolehi, proses sanitasi dan sebagainya yang dijelaskan oleh Prof sebentar tadi. Tapi ada juga rakan kita selebriti, Shiha Zikir, nak bertanya sesuatu kepada Prof. Kali ini mungkin dia nak ambil angle yang sedikit berbeza. Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Shiha Zikir. Hello, Doktor. Okey, Shiha nak tanya. Betul ke lebah boleh digunakan sebagai rawatan? Saya betul-betul nak tahu ni. Silakan. Baik, Shiha bertanya lebah dalam rawatan pula. Bagaimana komen daripada Prof sendiri? Okey, kita ada persatuan di dunia ni dipanggil the International Biotherapy punya Council atau society tu. Saya pun member kepada society tersebut, di mana dekat luar negara, katakan dekat Amerika semua, mereka pakai lebah tu, and terapi tu dipanggil epiterapi. So apa berlaku? Pesakit tu mempunyai masalah sistem imun, di mana dia mempunyai sistem imun yang katakan bergelora ke apa ke semua. So dia immunopathic punya condition tu, di mana macam Crohn's disease, ulcerative colitis semua tu disebabkan oleh inflamasi tu
banyak yang masalah pada pesakit tersebut. Dia akan rasa sakit, bengkak, dia akan cerit, dia akan mungkin perut ke apa. Kesan sampingan selepas. Yes, dengan dia punya penyakit tersebut. So kita nak sekarang ni untuk badan kita punya sistem imun tu diperkukuhkan supaya yang imun sistem yang penyakit ni disebabkan oleh itu tak jadi terlebih-lebih. So apa kita buat bila kita pakai lebah? So mereka apa mereka buat? Mereka memang menjaga dan ada lebah dekat rumah sendiri. Setiap hari atau seminggu sekali ke apa bergantung kepada keadaan mereka tu, dia akan ambil lebah tu dengan faucet apa semua tu, dia akan mencucuk. So selepas cucuk badan dia akan jadi perubahan dekat tempat tersebut. Di mana tangan tu akan jadi bengkak semua tu, sebab inflamasi semua tu. Tapi apa yang special sikit tu ialah, atau khas sekali ialah, venom daripada lebah tu akan merangsang sistem imun kita sendiri. So sistem imun kita akan bekerja lebih sikit, bertindak balas, dan dia akan kontrol atau menjaga daripada sistem imun lain tu dalam badan tu, si sel-sel lain tu yang sedang bekerja lebih. That means dia sedang membuat dia punya efek dia lebih daripada biasa. Dan itu yang menyebabkan masalah tu. Okey. So bila pakai ni kita sedang priming ataupun sensitize dia punya sistem imun tu. So itu yang penting tu. So tapi ini biasanya bukan dibuat dekat hospital ke apa semua. Ahli-ahli untuk IBS semua tu mereka yang menggunakan ni. Tapi dia letakkan as epiterapi tu. Okey. Kena berhati-hati jugalah Prof. Untuk dari segenap sudut ya, walaupun jika ada alergik ke apa ke dekat betul. tu. Kadang-kadang kondisi tu kita tak tahu sendiri kan. Sebab makcik saya seorang tu masa 50 lebih tahun dulu tu meninggal sebab gigitan lebah juga. Okey. So jika lebah tu gigit and then you punya sistem imun tu dah terlebih semua tu, you pergi kepada shock ke apa ke semua, you boleh meninggal. Yelah, sebab tu you kena check dan sebagainya kan. Alergi ni yang takutnya bila dia mengganggu pernafasan kita kan. Kalau lambat dia untuk panggil mendapatkan rawatan. anaphylaxis tu. Okey, alang-alang kita bercerita tentang ni Prof. Bagaimana untuk kita tahu kategori-kategori yang sesuai dengan kaedah rawatan tertentu yang melibatkan haiwan dalam perubatan ni? Adakah contohnya jenis-jenis ataupun golongan yang bila diperiksa perlu menjalani beberapa pemeriksaan terlebih dahulu baru dikatakan sesuai, tak ada alergi ataupun tak ada kesan sampingan yang akan berlaku? Betul, sebab kita kena mula-mula tengok indikasi dia. Okey, untuk maggot atau terapi ulat tu, dia untuk memecahkan, mencernakan tisu mati, sel mati dengan slough apa semua tu. So itu untuk dia je, debridement saja. So selepas dah debride, dah bersih luka tu, you tak pakai maggot lagi. Sebab itu untuk membantu pada peringkat tersebut. Baik. Yang kedua ialah lintah. Lintah pula untuk mengurangkan bengkak, mengurangkan sakit dan juga untuk membolehkan daripada peredaran darah dia bagus. That means perfusi dia. So lintah tu pula kita pakai untuk kes-kes macam arthritis ataupun bila kita letak tampal flap ke apa ke tempat tu semua tu. Flap tu kadang-kadang dia ada kongesi. So bila ada kongesi vena ke apa semua tu, kita akan pakai lintah tu untuk keluarkan kongesi tu supaya kita dapat selamatkan dia punya flap dengan graft tu. Okey. And then di samping itu untuk patient diabetik ni kita dah buat kajian lebih kurang 20 kes dekat Hospital Kuala Lumpur, dan kita dapat tahu bahawa even pergerakan dia, selepas tu dia punya kegejangan otot semua membantu dengan lintah tersebut. So lintah tu bukan dalam luka. Maggot tadi dalam luka. Ni lintah luaran, di tepi, di luar dia, sahaja. di pinggiran dia. Di pinggiran. Untuk kurangkan bengkak dan beberapa kondisi lah, arthritis. Ada yang migraine juga Yes. Tapi yang migraine semua tu yang mereka lekat-lekat dengan semua tu tidak ada evidence lah, bukti tu. Pembuktian tidak dapat. Sebab itu sebelum ni rasa lebih kurang 7-8 tahun dulu, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan memang dah ban kan penggunaan lintah untuk rawatan tradisional tu. Sebab dia masih ada kuman. So boleh menyebabkan. Tapi yang ni lain sebab ini daripada IMR tu, so memang dia okey sikit. Okey, faham. Itu yang perlu kita hati-hati sebenarnya kan. Kita nak raikan soalan daripada Facebook. Afidah Gafur. Boleh ke orang sakit gout digunakan lintah untuk rawatan? Baik, terima kasih Puan Afidah. Bagaimana Prof? Boleh, bergantung dekat tempat tu. Sebab gout tu kadang-kadang dia ada satu sendi yang terlibat. Sendi tu bengkak, so dia memang dia arthritis apa semua. So ubat-ubatan kita pakai, tapi di samping itu lintah dekat tepi-tepi tu untuk kurangkan dia punya bengkak dan kurangkan sakit tu. And di samping itu bila ada peredaran darah ke apa semua tu, dia punya sel-sel inflamasi dekat tempat tu boleh balik. At least boleh balik ke dia punya circulation semua tu. So dia akan bantu sikit. Tapi biasanya sebabkan gout tu acute.
So bila akut ke apa semua tu, kadang-kala sebelum you punya lintah boleh bekerja, ubat-ubatan akan lagi cepat. Yelah, Jika chronic gout lain. Sebab chronic gout kadang-kala apa jadi, beberapa sendi terlibat. So sendi-sendi tu, jika banyak sendi tu, kita boleh pakai juga. Dia kena spesifik ke satu tempat tu. Sebab dia triggered dalam waktu yang sekejap macam tu kan, beberapa minit tu kan. Jadi mungkin itulah waktu kritikalnya untuk lintah bekerja. Okey, ada jugalah yang pembuktian lintah boleh sekurang-kurangnya mengurangkan dia boleh bantu untuk arthritis dengan inflamasi. So boleh digunakan, tapi berapa cepat? Sebab by the time kita sterilize tu, dia dah dapat injection dah. Terus hilang sakit apa semua tu. Ada ubatan yang lebih cepat lah kan, kesannya. Faham? Okey, kita nak rehat seketika. Kepada anda semua yang mungkin belum lagi bertanya ataupun nak kongsi, silakan di Facebook kami tengah rancak ramai yang sedang berkongsi pandangan maupun soalan mereka. Hello Dr. TB3 Facebook. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, hari ini topiknya haiwan dalam perubatan. Kalau di awal tadi kita dah kongsikan tentang lintah, sejarahnya pun sudah. Ulat maggot antara yang lain dijadikan dalam kaedah dalam rawatan. Kali ini kita nak kongsikan pula tentang tilapia. Kulitnya yang dijadikan untuk merawat luka yang disebabkan mungkin kebakaran ataupun diabetik. Jom sama-sama kita dengarkan dan perhalusi bagaimana terapi kulit tilapia. Saksikan. Sebelum ni kita pakai benda-benda advance yang sintetik semua tu. Tapi sekarang ni kebanyakan negara dah balik kepada alam semesta balik. Kulit tilapia tu dia punya barang-barang dalam kulit tilapia tu sama dengan kita punya kulit. So kita boleh pakai untuk cover satu. Nombor dua, dia murah dan senang untuk dapatkan dia semua tu. Dan kita ada tilapia hitam dekat Malaysia tu dah lama dah. So penting tu satu je, kita kena kendorkan kulit tu dan sterilisasi supaya tidak ada jangkitan kuman ke apa. And dalam kulit tu terdapat banyak collagen dengan growth factor kita panggil. So benda-benda itu akan merangsangkan atau merangsangkan kita punya sistem pada luka tersebut supaya cepat sikit untuk dia tutup. And dia punya penutupan dia atau penyembuhan dia cepat, dan di samping itu tiada komplikasi lain yang berlaku bila kita menggunakan tilapia tu. So kebanyakan luka yang dah bersih, tak ada kuman, tak ada biofilm ke apa semua tu, boleh digunakan kulit ikan ni. So burn wound satu, traumatic wound satu, kemudian dia boleh pakai untuk diabetic foot ulcer bersama dengan venous ulcer semua tu. So once dia dah bersih semua, boleh pakai itu semua. Mula-mula tu ialah kita kena buat penilaian luka tersebut. So selepas penilaian tu kita akan mencuci. Selepas mencuci, dan kita akan keluarkan semua benda asing dalam tu ke apa semua tu, fibrin ke apa. Selepas tu kita akan debride. So debridement ialah kita mengeluarkan tisu-tisu mati, tisu-tisu berkuman semua tu. So keluarkan semua sekali supaya luka tu memang bersih. Dan kemudian baru you refashion dia punya edge. Dia tepi-tepi dia semua tu, dia punya pinggiran dia semua tu, you kena pastikan you kena debride betul-betul supaya cantik, senang tutup. After that baru you letakkan dressing. And dressing dekat sini ialah kulit tilapia tu. So kita letakkan tu, kemudian selepas kulit tilapia tu kita cover dengan kasa atau gauze tu ke atas tu, kemudian kita akan anchor dia ataupun kita plasterkan semua. Selepas plaster kita letak crepe bandage. Ini supaya benda tu tak tanggal, dan kita simpan lebih kurang 48 hingga 72 jam. Jika katakan dia punya kadar berdalih atau exudate dia kurang, tak banyak, so benda tu tak basah ke apa semua, kita boleh simpan sampai 5 hari pun. Alright, selepas 5 hari baru kita buka. Buka, bersihkan balik, penilaian dibuat juga sekali, sama juga. So kita continue cleansing dia, debridement dia, refashioning dengan dressing dia. Baik, sebentar tadi kita saksikan rawatan kulit tilapia untuk merawat keadaan luka secara permukaan. Kita masih lagi bersama dengan Prof dan juga Encik Azharuddin Abdullah yang akan berkongsi, dan kali ini kita nak dengarkan, nak melihat sendiri bagaimana demo menggunakan lintah pula dalam kaedah rawatan. Prof, mungkin boleh terangkan proses apa yang sedang kita lakukan sekarang ni? Okey, sekarang ni apa kita buat? Biasanya kita akan letakkan lebih kurang 5 lintah
sekeliling dia punya luka. So luka dia dekat bahagian bawah, dekat tendon Achilles sana tu. So bila kita letakkan lintah atas ni, lintah akan mencangkuk. Tapi bukan semua lintah akan mencangkuk tempat tersebut. So kita akan letakkan beberapa tu, tengok mana yang aktif tu, dia akan mencangkuk. Selepas tu dia akan keluarkan dia punya bendalai hirudin. Hirudin ni dia akan mencairkan darah. Okey, dan lintah ni akan melekat dekat tempat tu. Dia ada lebih kurang 300 gigi dekat tempat tersebut. Dan dia akan menghisap lebih kurang 15 ml darah dalam masa 40 minit. Okey. Kalau mungkin anda dapat saksikan perbezaan saiz lintah tersebut kan. Yang dua ni, dapat tak kita tunjukkan? Yang dua ni sebenarnya dia dah lama kita letak dari awal tadi. Dia nampak dah besarlah saiznya. Berbanding dengan yang nurse sedang pegang dan juga yang ni baru saja diletakkan, masih lagi kecil perbezaan saiz dia. Dan kira-kira 45 minit. 45 minit. Okey. Selepas tu lintah tu akan bagaimana jatuh posisinya Prof? Nak kita tahu letakkan di bahagian mana, sebab luka di belakang. Tapi sekarang kita tengok dekat tempat yang bengkak. So kita letakkan tempat bengkak. Nampak bengkak sini semua tu. So kita letakkan dekat tempat bengkak di tempat tepi pinggiran dia. Okey, Encik Azharuddin juga kita nak dengarkan bagaimana latar belakang kondisi ketika ini. Kerana rawatan yang anda saksikan sebentar tadi yang menggunakan kulit tilapia juga, Encik Azharuddin orangnya. Jadi bagaimana Encik Azharuddin boleh kongsikan tentang rawatan yang dilakukan pada peringkat awal sehingga ke saat ini dan kondisi kaki Encik Azharuddin sendiri? Rawatan awal semasa di wound care di HKL ni, saya mendapatkan rawatan endoform, iaitu menggunakan krim. Selepas itu Prof Datuk Hari memilih saya untuk menjalani terapi ikan tilapia dan kemudiannya menjalani terapi lintah. Okey, apa yang terjadi dengan kakinya? Maknanya di kawasan belakang, kondisinya. Kaki ni sebenarnya saya terkena jangkitan kuman iaitu necrotizing fasciitis. Jadi necrotizing fasciitis ni ialah, kalau dalam bahasa biasa, ialah flesh eating bacteria. Jadi kaki saya terpaksa dibedah dan dibuangkan semua kuman-kuman dan bakteria yang ada. Setelah itu, kaki ini sebenarnya daripada atas dan ke bawah. Tapi yang bahagian atas dan tepi semua dah sembuh. Kecuali yang bahagian belakang ni. Belakang ni lah kan, nampaklah sedikit. Saya difahamkan oleh Prof Datuk yang memang bahagian ni yang paling susah sekali nak baik. So terpaksalah menjalani berbagai jenis terapi ataupun jenis dressing. Okey Prof, daripada awal proses untuk penyembuhan selepas pembedahan dilakukan, katanya beberapa proses juga ulat maggot untuk di bahagian dalam. Di bahagian luar pula kulit tilapia dan sebagainya. Mungkin Prof nak recall balik secara ringkas ni untuk kongsikan kondisi itu. Okey, biasanya kita buat mula-mula kita buat assessment dia. So sebab kita assess, kita tengok tisu dia. So jika ada dia punya tisu mati atau tisu berkuman ke apa semua, kita kena di-break keluarkan. Time tu lah kita pakai maggot. Dalam dia punya di bahagian dalam yang bahagian nampak tu. Kita nampak ni lah. Yes. Okey. Kemudian selepas tu bila dia dah bersih apa semua tu, sekarang ni sebab bengkak. So bila bengkak ke apa, kita dia pakai lintah keluar. Tapi jika katakan luka tu dah bersih semua macam minggu lalu semua tu, kita pakai kulit ikan tilapia. Sebab kulit ikan tilapia tu dia mengandungi hormon pembesaran bersama dengan kolagen. Kolagen kita pakai di muka dengan semua tempat kan. Sama macam tu untuk luka juga. Dia akan bantu untuk mempercepatkan proses dia punya penyembuhan dia. Okey, itu dia. Kita akan letak lintah yang terakhir. Can I do the honor? Yes. Okey, saya nak mencuba juga nak sama-sama berkongsi dengan anda semua. Ini namanya siapa, Nurse? Angeline. Angeline. Okey, Nurse Angeline akan bersama dengan saya lah, pemantauan daripada yang pakar pastinya untuk kita lakukan. Ini gambar yang dapat kita tunjukkan kepada anda. Ini dia lintah yang belum dan telah belum diletakkan saiznya, namun telah pun dinyakuman. Yes. Ini telah pun dinyakuman. Spesies Urinaria manilensis. Yang digunakan dalam mostly kat rawatan di Malaysia lah terutama sekali. Okey, first kali kita bukakan. Buka terus guna ni. Okey, guna ni. Okey. Alright. Di sini. Lepas tu letakkan. Hulurkan mulut dia. Hulurkan mulut dia. Di sini. Oh, di sini. Di sini. Okey. 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 Kemudian tarik. Ekor tu kena keluarkan. Tekan. Sebab dia melekat di bahagian belakang tu. Okey, di hujung-hujung. Sebab dia dah cangkuk dekat tempat tu, so sana dia akan melekat tu. Okey. Oi. Kalau macam gini dia dah tak boleh lah, Prof.
Tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh dah. Kita pakai lain. Kita pakai lain. Nasib baik lintahnya banyak ya dibawa di sini. Sekejap saya nak masukkan ni dulu. Betul. Okey, antara yang perlu kita kenal pasti adalah kebersihan dan memastikan segalanya dapat dilakukan dengan baiklah. Sebab dia dipanggil sebagai teknik aseptik tu. Kalau 45 minit untuk satu dan yang lain-lain tu kita kena tunggu sampai 45 minit juga. 45 minit ialah dia punya mean dia. Di mana dia mungkin mengambil masa lama sikit. Sebab apa yang kita perlukan ialah sekarang dia tu melekat. Jika tak melekat, kita boleh letakkan air gula ke apa, dia akan bantu sikit. Dia macam masyarakat mereka suka gula. So, lintah pun sama juga. Okey. So, dia katakan apa tu, and selepas tu bila 45 minit tu, jika dia tak keluar, kita pakai air garam. Okey. So, air garam tu bukan macam apa tu TV nampak pakai tembakau ke rokok betul. Ada yang kita nampak macam tu. Sebenarnya pakai air garam. Air garam cukup dia akan keluar. So macam kita ada normal selain semua tu kita pakai dia akan keluar. So, apa yang dirasa Encik Azharuddin sekarang ni di bahagian kaki? Rasa dejutan sajalah. Yang apa sangat lintan minimal lah. Sangat minimal, tak ada apa-apa rasa yang luar biasa ke apa, tak ada. Normal saja. Jadi bila kondisi ini memang kena stay sampai 45 minit macam tu. Paling kurang. Kalau rawatan tilapia tadi dia hanyalah tampal dan boleh balik. Tilapia kita tampal, lepas tu kita jumpa dalam masa 2 hingga 3 hari. Kadang-kadang sampai 4 hari pun boleh juga. Okey. Kita akan lakukan sekali lagi. Dengan cubaan bismillahirrahmanirrahim. Okey, di bahagian mana tadi? Sini pun boleh. Sini. Oh, okey. Macam mana kita nak tahu di bahagian mulut ataupun ekornya? Dia akan bergerak. Oh, dia akan bergerak. Dia pergerakan tu. Yang hujung dia meruncing sikit. Okey, contohnya inilah. Okey. Kena tolak dia. Okey. Mengalir ke sini. Okey. Kita kena bersabar bersama-sama saya ya. Tolakkan di bahagian belakang. Yes. Mengalir. Okey. Okey. Sebab dia melekat di bahagian depan ni kan. Okey, kita cuba lagi nanti. Dia tak nak keluar ya. Dengan saya dia tak nak keluar ya. Tak nak keluar. Dia malu sikit. Okey, ini antara kaedah rawatan yang kita sempat tunjukkan bersama dengan anda semua. Sayangnya saya tidak dapat meletakkan lintah ini. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi berbincang tentang haiwan dalam perubatan. Banyak lagi sebenarnya dan kita nak raikan pandangan anda daripada Facebook kami. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Boleh menyebabkan luka di lapisan kulit sahaja, boleh menyebabkan luka sehingga ke lapisan otot, ligamen ataupun tendon. Ia boleh menyebabkan kecederaan organ dalaman seperti limpa ataupun hati dan ia boleh mengakibatkan retak ataupun patah tulang. Oleh itu, mangsa gigitan haiwan perlu diberi bantuan kecemasan dengan segera. Yang pertama dan paling penting, pastikan anda dan mangsa selamat daripada persekitaran yang bahaya. Yang kedua, cuci luka gigitan haiwan dengan air yang bersih. Untuk menghentikan pendarahan, gunakan kain yang bersih ataupun gauze dan berikan tekanan di kawasan luka. Elakkan guna kain yang kotor seperti kain dapur ataupun alas kaki kerana ini boleh menyebabkan jangkitan kuman kepada luka tersebut. Setelah pendarahan berkurang ataupun berhenti, anda boleh balut luka tersebut dengan menambah sedikit lagi kain kering ataupun gauze dan habiskan balutan menggunakan bandage. Bawa mangsa ke hospital dengan segera. Doktor mungkin menyarankan rawatan kepada mangsa bergantung kepada tahap kecederaan mangsa, sama ada suntikan vaksin, antibiotik, jahitan kepada luka ataupun rawatan kepada tulang yang retak ataupun patah jika ada.
Itu dia tadi Dr. in the House bersama dengan Dr. Mala untuk tips keselamatan bagi kondisi gigitan haiwan. Teruskan bersama dengan Hello Doktor sebab setiap kali kita akan tayangkan beberapa tips keselamatan hanya dengan Dr. Mala untuk segmen Dr. in the House. Okey, kita kembali untuk perbincangan di minit-minit yang terakhir bersama dengan Prof. Kali ini kita nak dengarkan pula pandangan daripada Prof. Bagaimana Prof kondisi yang macam mereka agak risau ya. Pasti ramai yang mungkin tanya rawatan ataupun risiko. Adakah setiap rawatan ini ada risiko-risiko tertentu yang perlu mereka aware, perlu mereka ketahui sebelum mungkin ini menjadi pilihan untuk rawatan klinikal? Okey. Memang ada sebab setiap jenis rawatan tu memang dia ada punya kesan samping ke apa semua tu. Tapi tak semestinya semua tempat. Mula-mula ialah alahan. So bila kita pakai ulat katakan maggot ke apa ke semua tu, jika dia ada expose dia punya saluran pendarahan ke apa ke semua, dia boleh efek mungkin ada pendarahan ke apa. Sama dengan bila kita pakai lintah. So pendarahan di satu benda. Satu lagi adalah alahan, di mana disebabkan alahan kepada benda organik sendiri, di mana you boleh dapat alergi ke bengkak, gatal ke ataupun jadi merah-merah ke semua tu. Sama juga. Ikan tilapia pun sama juga. So apa kita buat, kita memang pasang atas pesakit, kita tunggu sekejap tengok macam mana dia punya perubahan ke apa-apa. Jika ada apa-apa perubahan katakan dia bengkak, gatal ke apa, kita akan gunakan. Sebab itu selalu sebelum kita pakai kita akan tanya dia ada alahan apa-apa tak? Satu. And then dia ada alahan kepada ikan ke apa ke? Dia ada alahan kepada makan laut ke apa ke? So semua tu akan memberi kita sedikit data sebelum kita decide untuk pakai terapi tersebut. Ya. Adakah alahan itu selalunya dapat nampak dari sudut luaran lah selepas kita lakukan, sejurus selepas itu kita dapat nampak sama ada diinflame ataupun berlakunya keradangan di bahagian-bahagian tertentu. Okey, selalunya apakah punca berlakunya alergi terhadap sesetengah kondisi? Adakah daripada kimia yang dihasilkan daripada haiwan tersebut ataupun bagaimana? Dia bergantung. Sebab apa? Satu ialah alahan kepada bahan yang ada pada permukaan haiwan tersebut ataupun dia punya rembesan. That means juice dia ke dia punya enzim ke apa semua tu. So mana-mana bahan kimia tu bila kita dah kena sensitasi sebelum ni ke apa semua, so badan kita katakan kita ada alergi ke eczema, atopic eczema ke apa-apa semua tu, so lagi senang untuk kita dapat alahan tersebut. Originally kita memang ada mungkin sedikit kan kondisi-kondisi alahan terhadap tertentu. Tapi yang bagus ni sebab apa? Kita pakai di luaran, kita tak makan. If yang dalaman punya tu lagi berbahaya. So jika luaran hanya tempat tersebut aja terlibat. So agak selamat juga. Betul. Dan cepat kita dapat bertindaklah sebab kita nampak secara fizikalnya. Baik. Kita nak raikan soalan dari Facebook pula. Kali ini dari Sahziatul Sidik. Kalau saya perasan nama ni sememangnya kita punya yang terus saja setia bersama dengan Hello Doktor. Hello Doktor, bagaimana penggunaan lintah yang dikatakan boleh menyedut darah kotor? Apakah kaedah ini boleh diguna pakai? Bagaimana pula kaedah terapi gigit ikan Garufa? Sejauh mana kesan baiknya? Adakah ia memberi kesan yang mudarat sehingga sekiranya terdapat jangkitan kuman? Beberapa soalan ni. Okey. Yang perlu kita fokuskan di sini terapi gigit ikan Garufa. Okey. Ikan Garufa ni dia bukan ikan yang kita pakai untuk terapi haiwan. Ada satu lagi ikan yang kita pakai itu di mana dia panggil ichthyotherapy. Ichthyotherapy ini dipakai dekat Austria. Di mana ikan yang ada dekat sana tu dia mempunyai suction pump dekat mulut dia. So bila pasien ada psoriasis ke apa semua, dia masuk dengan pakai renang ke apa semua, dia akan melekat-lekat dekat badan semua. So semua tisu-tisu mati, sel-sel mati semua dia akan keluarkan. So dia tak menyebabkan gigitan ke apa, dia just menyedut saja. Macam ikan lain semua tu dia akan menyebabkan gigitan ke apa semua jadi masalah tu. Sebab dalam air selepas tu bila digigit ke apa semua, you akan dapat jangkitan kuman. And bila kuman tu masuk, and katakan patient diabetes mellitus lagi teruk. Sebab sistem imun dia bawah, selepas tu senang tu dapat jangkitan. Bila dapat jangkitan, dia tak dapat menangani dia punya kuman ke apa semua tu, lagi berbahaya. So ichthyotherapy tu lain. Even yang kita panggil fish spa. Orang suka sangat masuk kaki dalam fish spa tu. Tapi itu actually menyebabkan ikan tu merana. Sebab ikan tu you tak bagi makan. Lepas tu letak katakan 100 ikan dalam tu. Bila you masuk kaki tu, dia akan pergi kaki you semua tu dan keluarkan tisu tu semua tu buat ingat makanan. Akhirnya 50 akan mati. Jika tak you balik seminggu lagi tengok 50 mati dah. So ikan yang terapi tu memang bukan terapi ikan. Dia bukan ichthyotherapy. Ichthyotherapy tu hanya dekat Martin Grasberger dengan tim dia akan buat dekat Austria. Itu memang ikan besar-besar. Dia akan melekat tapi dia tak mencederakan manusia tersebut. Dia tak gigit lah. Dia tak gigit. Maknanya apa yang dilakukan adalah masih lagi terapi, cuma tidak ada gigitan yang berlaku. Okey, itu dia kita perlu faham betul-betul juga sebab kadang-kadang terlalu trend kan, terlalu dijadikan sebagai satu tarikan lah kepada pengunjung-pengunjung pastinya, tapi salah
faham dari sudut kesihatan ataupun terapi yang perlu kita adakan dalam kehidupan kita seharian lah, terutama sekali kan. Okey, bagaimana kita tahu nak membezakan sama ada kaedah itu adalah kaedah yang sesuai dengan kita ataupun beberapa konsultasi yang diperlukan? Adakah ini suggestion daripada doktor ataupun kita sendiri sebagai patient boleh minta ini sebagai rawatan? Jadi kita boleh minta. Satu tu kita kena tahu bahawa terapi ini wujud di Malaysia. Selepas tu kena cari memang klinik penjagaan luka di bawah kementerian ke swasta ke mana-mana tempat tu di mana kita boleh dapatkan terapi tersebut. Now terapi untuk maggot tak ada masalah. Kita dah pakai selama 20 tahun. Kita even dah menang pertubuhan dunia punya pengiktirafan dengan dia punya Lee Jong Wok Award pun dah ada dah sekali. So sekarang ni yang tu memang kita boleh pakai di mana tempat, klinik kesihatan, dekat hospital, dekat rumah pun boleh juga. Bila kita ada jururawat datang ke rumah untuk susulan. Tapi untuk lintah tu setakat ni sekarang kita pakai dekat hospital-hospital ni. Sebab dia baru permulaan. Tapi untuk kulit ikan tilapia ni saya rasa potensi ni lagi besar. Sebab dia ni memang luar negara semua dah gunakan. Lepas tu luar negara pun dah proseskan kepada dressing yang dipakai yang lebih mahal. So kita ni ada ikan tilapia hitam, bukan yang merah tu, yang hitam tu memang senang tu dapatkan tu. And then kulit tu bila kita memang sterilisasi dan kita pakai nampak bagus. And dia memang punya collagen dengan growth factor apa semua tu. So itu boleh digunakan dekat mana-mana tempat. Oh, sebab yang merah memang tak boleh pakai? Merah tak kita pakai. Sebab bila kita periksa tu tengok yang hitam yang terbaik tu. Okey, itu pun kita perlu fahami juga ini. Sekali lagi kita tunjukkan kepada anda bagaimana rawatan kulit tilapia dijadikan sebagai merawat luka di bahagian luar di kawasan-kawasan untuk kondisi-kondisi tertentu. Diabetik ada mungkin yang kecederaan ataupun berada pada tahap 3, 4 disebabkan kebakaran. Yes. Okey, kita nak raikan soalan daripada Facebook pula. Kali ini dari Azhar Ismail. Saya nak bertanya, lintah digunakan untuk rawatan. Bagaimana dengan pacat? Rasanya sifat perilaku sama? Adakah ianya sama dengan rawatan berbekam? Baik, terima kasih. Dua soalan di sini. Pacat pula yang dijadikan macam ialah pertanyaan kan. Kadang-kadang dia kata nampak macam lintah dengan pacat pun dari jauh nampak macam sama. Perilakunya sama. Adakah bagaimana? Betul. Sebab apa ni sekarang ni kita ada banyak jenis spesies. Daripada semua spesies tu, 1-2 je yang memang boleh pakai. So memang lintah bila kita pakai bukan semua lintah. Yang Hydrangeia mailensis ni memang untuk Malaysian kita ada endemik kat sini dan boleh dipakai. Pacat tidak. Sebab pacat tu dia walaupun dia pakai dekat tempat yang sama ke, dia nampak macam sama ke apa, dia tak mengeluarkan darah dan membantu dalam dia punya perfusi semua sekali. Sebab itu hanya lintah diguna pakai dalam alam perubatan ni selama lebih kurang beberapa tahun. Dan di samping itu untuk bekam lain pula. Sebab bekam tu apa you buat bila letakkan dia punya mangkuk dia ke apa ke semua. Dulu mereka pakai besi, ada pakai kayu apa semua tu. Ada yang panaskan dalam tu semua. So apa you buat sekarang ialah mengeluarkan udara daripada dalam tu supaya tisu tu akan bengkak sikit, dia akan keluar. So bila dia keluar tu masalah dia ialah boleh ada darah beku. So bila ada darah beku dekat tempat tu ke apa semua tu, you rasa macam dia kurangkan sikit sakit ke apa semua. Tapi yang bekam tu dia lebih minta untuk buat macam terapi macam massage macam tu untuk urut. So dia bukan untuk buat apa. Tapi kesan samping dia kadang-kadang selepas you buat tengok semua darah beku satu tempat. And kadang-kadang patient tu kadang-kadang dia ada masalah jantung ke ataupun masalah diabetik ke apa semua, dia makan pencair darah. So bila you buat bekam pada orang yang ada makanan ubat pencair darah tu, habis. Dia akan ada perdarahan semua dekat belakang tu. So berbahaya sikit. Bahaya juga tu kan. Maknanya yang melakukan bekam tersebut pun perlu ada ilmu inilah. Beberapa soalan perlu diajukan sebab sebelum itu bila kita pergi untuk tukang urut mana-mana ke tempat ke yang official ke yang rasmi punya tu, dia akan bagi satu survey. You ada kecil manis ke, darah tinggi ke, apa makan dia pakai ke, apa alahan ke, apa semua. Itu yang betul. Jika terus datang kata okey kita letak aja mana-mana yang nak semua tu, berbahaya. Okey. Bagaimana bagi mereka yang macam bila dah dengarkan perbincangan kita ni, jelas kulit tilapia, lintah, semuanya haiwan yang mudah untuk mereka dapatlah kan. Nak lakukan sendiri pula di rumah. Nasihat daripada doktor sendiri bagaimana fahaman kita bersamalah kan, sebab ini perlu pemantauan yang lebih arif dan pakar. Silakan Prof. Okey. Nombor 1 tu jangan disebabkan you tak tahu indikasi dia. Nombor 2 bila pakai ulat-ulat ataupun dia punya lintah ke apa semua tu kena dibasmi kuman dia. So jika you tak steriliskan benda ni semua tu, yang you pakai dekat luar tu mungkin ada jangkitan kuman apa-apa. Dan bila kena pada badan you, selepas tu kita akan pening untuk menyelamatkan you pula. So kena pastikan ni semua penting. So jangan buat dekat rumah tanpa nasihat daripada kaki tangan perubatan. Tapi boleh basmi sendiri di rumah? Tak.
Tak boleh lah sebab memang. dia memang patented semua tu, dia ada barangan dia semua tu, lepas tu kita cek. Macam tadi pun kan, satu pun lintah yang dah jatuh terus tak boleh digunakan. Sebab tu hari ini pihak Prof dan juga nurse bawa banyak lintah untuk standby. Walaupun kita letak 5-5, tak sebenarnya 5-5 dia akan melekat. Ya. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita fahami. Anda lihat sendiri sebentar tadi demo yang kita tunjukkan kepada anda bukan mudah dan perlu proses yang begitu detail sebelum kita dapat lakukan sebagai satu rawatan. Baik, terima kasih banyak-banyak Prof bersama dengan kami dan kepada anda semua penonton-penonton kami di rumah. Terima kasih juga. Ini dia bersama dengan kita tadi dari awal sehingga ke saat ini Profesor Datuk Dr. Hari Krishna K.R. Nair, Ketua Unit Wound Care Jabatan Perubatan Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada Encik Azharuddin, pesakit kita yang sudi bersama dengan kami untuk demo pada hari ini, dan kepada anda semua ikuti kami untuk topik yang akan datang. Terus sahaja rancak perbualannya di Hello Dr. TV3 Facebook. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Ani Mizati. Jaga diri. Okay,